Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-33 dengan tajuk sering bertelagah, gaduh. Malam ni kita nak habaq ayat Quran dan hadis. Pasal apa punca orang bergaduh? Kenapa berlaku pergaduhan, perpecahan, perselisihan? Dia Tuhan sebut lama dah. Kita yang tegak. Hadis menyebut an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna abghadar rijali ila Allah al-aladul khasim, rawahul Bukhari. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah ialah orang yang suka bergaduh dan bertelagah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Baik. Uraian. Seseorang yang suka bertelagah dan melampau-lampau ketika bermusuhan adalah antara tanda-tanda orang munafik dan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibawa dari Quran Al-Baqarah ayat 204 dan 205. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harth tawan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Maksudnya, dan di antara manusia ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia menyebabkan engkau tertarik hati mendengarnya, dan ia bersumpah dengan mengatakan bahawa Allah menjadi saksi atas apa yang ada dalam hatinya, padahal ia adalah orang yang amat keras permusuhannya kepadamu. Lagi kita cerita lah sikit, baca dulu. Kemudian apabila ia pergi dengan mendapat hajatnya, berusahalah ia di bumi untuk melakukan bencana padanya dan membinasakan tanaman-tanaman dan keturunan binatang ternak dan manusia, sedangkan Allah tidak suka kepada bencana kerosakan. Al-Baqarah 204-205. Ayat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan rojok kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebut dengan jelas inilah di antara sifat golongan munafik. Depa bercakap kita tertarik. Tak lagi kita bawa dalil lain. Nak tulis dalil Al-Munafiqun surah ke-63 ayat 4 yang menyokong dalil ni. Jadi puak munafik ni, kata Ibnu Katsir, macam itulah keadaan mereka. Mereka bercakap, mereka ni petah berpidato, fasih berbicara, sehingga kan orang yang dengar tu mesti tertarik, takjub. Macam kerajaan yang dah jatuh tu lah, kan? Oh, dengar janji kemai, kan?
Malam ni kita dapat Putrajaya, esok minyak turun. Kan? Macam-macam ni pun nak buat. Kan? Tunggu sampai 21 bulan. Ilai pocik. Bukan ilai pocik, dengan dia apa? Ilai pocik. Hak tak senyum tu puak-puak dia lah nak tengok. Tak boleh percaya apa dia tu. Ayang bukan sonok, tak pernah tengok apa adik. Duduk mana? Awak lah. Ha? Orang sini tak pernah tengok pun sebelum ni. Tak pernah main. Ha? Duduk belakang. Orang kali main duduk depan. Bila hang tak tengok tu, aku tegur tu. Mana tahu kot depa hantar spy. Hantar pun tak jadi apa dah. Macam apa? Aku sebahagian pada kerajaan. Alhamdulillah, ha? Kita syukur kepada Allah. Kita kena berdoa macam ni tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah agama Islam dan umat Islam di bumi Malaysia, ya Allah. Senantiasa di dalam rahmat, petunjuk dan perlindungan-Mu, ya Allah. Hancurkanlah musuh-musuh Islam, porak-perandakanlah di kalangan mereka, dan gagalkanlah segala perancangan jahat mereka, ya Allah. Khususnya di AP, Pakatan Harapan serta sekutu-sekutu mereka. Begitu juga Yahudi, Nasara, musyrik dan seluruh umat Islam, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Doa tu jangan tinggal. Saya doa, start doa setelah mereka rampas kuasa pada 9 Mei 2018. Sampailah alhamdulillah tak pernah tinggal. Termasuk saya berdoa dalam Hijr Ismail. Pernah pergi Mekah? Tengok kepiah seakan dengan hijau putih semua ni. Aku tak percaya budak ni apa cek balik ni. Jangan marah lah. Kejar kan? Duk kejar kan mengaji? Kejar. Aku ni kalau tak melawak bukan aku. Jangan marah. Kan? Saya syukur, bukan saya bangga tu. Syukur pada Allah. Tu pun kita nak habaq. Dah ada perancangan nak mengusulkan undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri yang ke-8. Hari ni kita nak cerita orang munafik memang apa yang macam tu. Cakap hebat. Kan? Dengan fitnahnya, kan? Kuat. Menang dulu dengan fitnah. 90 juta. Abdul Hadi Awang. Tak panggil Tok Guru, Abdul Hadi Awang ni. Terima 90 juta. Hadi Awang ni, Abdul Hadi Awang ni gila pangkat, gila kuasa. Kita nak jawab lah, kalau dia gila pangkat, gila kuasa, sepatutnya Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang hari ini dia jadi Menteri Besar Terengganu, tuan-tuan. Dia tak bertanding. Dia nak bagi pelapis. Sepatutnya hari ini dia kena jadi menteri juga. Pun tak ada. Aku pun nak tengok kok keluar nama aku kan. Orang lantik sebagai senator kan. Hampa kena faham. Perdana Menteri ni dia panggil prerogatif dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu ada satu kuasa eksklusif khusus untuk dia. Dia boleh melantik sesiapa sahaja sebagai senator, kemudian dilantik sebagai menteri. Banyak yang dilantik senator. Menteri Kewangan yang dilantik ni adalah CEO CIMB Bank. Saya tak tahulah latar belakang dia macam mana, tapi Muhyiddin Yassin kata orangnya hebat. Aku duk tunggu kok nak keluar nama adik-beradik aku. Sebab dia ni memang pandai buat kewangan. Terbukti. Mungkin dia tak kenal dia kot kan. Tapi dia memang ada jawatan. Mahathir lantik dah. Dia jadi pengurusi. Dia pun pengurusi beberapa bank. Sebab dia memang pandai bidang kewangan, khususnya pelaburan Islam. Tapi yang keluar orang lain tak apa, asalkan kita letak ahlinya. Mana dari Quran Allah SWT letak ahli. An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menyerahkan, yakni suatu tanggungjawab, satu tugasan kepada ahlinya. Kalau tak letak pada ahli, awaknya
Nabi bersabda, hadis Bukhari, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila sesuatu urusan itu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Contoh, malam ni tak habis dah kitab ni, duk cerita pelantikan kabinet lah. Boleh tak? Ikut suka aku lah. Aku yang pengkuliah, bukan hampa. Hampa main dengar sudah lah. Suka ke tak suka ke. Malam ni tak bawa anak. Anak. Ada. Dan kecil-kecil lah dia duduk dengar agama. Dulu saya duduk bawa anak saya seorang, anak Mutiara lah, jadi ustaz. Dia rajin ikut dengan abang dia. Abang dia tu ustaz lah, tapi jenis cerai sikit. Mana dia? Mana? Dia cerai sikit. Bukan dia tak ada ilmu kan. Dia macam tak yakin pun kan. Mana dia duduk mana? Sembunyi balik tiang pula tu. Nak jadi penceramah macam mana? Kan? Jadi tuan-tuan, yang berlaku dulu kita tengok, bila kita tak lantik, kita tidak melakukan sesuatu yang diajar oleh Allah berdasarkan petunjuk Al-Quran As-Sunnah, berlaku kehancuran. Menteri agama dulu, dia bukan mengaji bidang agama. Mula-mula dia mengaji sekolah mana? Penang Free School, kalau orang putih. Lepas tu jadi pensyarah UiTM kot di Melaka ke di mana tu. Kemudian pergi buat bahasa Arab. Tiba-tiba jadi menteri agama. Dia pun mula huraian Quran. Inna dina indallahil Islam. Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang benar lagi diredai Allah ialah Islam. Dia hurai, inilah dalil menjadi kewajipan supaya kita menjaga semua agama. Pula ada orang mengaji bahasa Arab dah ba'adin sini, singular, satu agama saja yang Allah redha, bukan semua agama. Kemudian dia baca lagi dalam surah Al-Baqarah, Masajidallah ayat 114. Allah sebut masjid-masjid, dia tukar rumah ibadah. Dia Tuhan sebut terang-terang masjid, tukar jadi rumah ibadah. Faham bang? Bang, ada tutup muka tak pernah tengok tak sebelum ni? Saya main singgah laluan bayang. Kenal tak siapa ni? Silat-silat esok di malam Menteri Agama lah. Main seorang lagi pula dah. Hampa ni bagi aku terkejut lah. Aku duduk tengah semangat ni. Bukan kita nak kritik, tapi tanya orang lain lah, betul tak apa yang saya kata? Itu ucapan dia. Mengaji bidang bahasa Arab di Menteri Agama. Dia pun lantik hari ni, Masya Allah. Siapa dia? Bekas mufti wilayah Persekutuan, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Yang tu betul. Hoi, dia tuan-tuan tengoklah buku karangan dia. Dia susun siap dalil Quran, dalil hadis, kata-kata ulama. Tu baru betul. Kan? Tu ahli dia. Kenal? Kan? Dulu ada Kementerian Kehakiman. Saya perasan dah dibuang Kementerian Kehakiman. Sekali ini dia bubuh nama Kementerian Parlimen dan Undang-Undang. Kalau tak silap lah. Siapa dia? Jadi menteri dah. Datuk Taqiyuddin daripada PAS. Betul ya? Dia bidang undang-undang. Tak beda kitab ni. Kan? Dan bukan nak kata siapa-siapa, nak cerita. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, saya dipahamkan dia juga dijemput untuk berbincang tentang perlantikan kabinet. Dia ucap terima kasih, cuma dia habaq beberapa syarat yang perlu kita ikuti untuk melantik seseorang sebagai menteri. Di antaranya berkemahiran
berintegriti. Itu yang dia letak. Faham tak? Tu cerita dia. Boleh? Kita harap-harap ni yang terbaik lah. Kan? Memanglah manusia semua ada kekurangan. Yang paling unik sekali ni tuan-tuan, ialah tak ada timbalan Perdana Menteri. Memang dalam Perlembagaan Persekutuan, setahu saya memang tak ada. Bukan satu kewajipan untuk melantik timbalan Perdana Menteri. Jadi sekali ni tak ada siapa nak berebut nak jadi Perdana Menteri. Kan? Kalau takdir timbalan Perdana Menteri ni, apa-apa yang berlaku kat dia tak jadi dah kah? Yang tu kuasa agung lah. Hari ni puak-puak yang kalah, mereka nak cabar keputusan agung. Saya nak bawa tuan-tuan fikir sikit. Tommy Thomas, bekas peguam negara kita. Tuan-tuan nak faham lah. Agung ada kuasa-kuasa eksklusif untuk dia. Peguam negara pun ada kuasa-kuasa khas, termasuk Perdana Menteri. 3 ni. Tommy Thomas telah membuat keputusan menggugurkan pendakwaan terhadap 12 LTTE. Bidang kuasa dia termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 145/3. Kenapa puak-puak yang kalah ni tak bertikai? Pasal satu, memihak kepada mereka, puak-puak mereka selamat. Dan benda ni pun ada dalam penentukan dalam Perlembagaan Persekutuan. Baik, kita tengok Agung pula. Agung mengikut Perlembagaan Persekutuan 43.2/A. Dia bunyi macam ni. Yang di-Pertuan Agung hendaklah terlebih dahulu melantik Perdana Menteri, seorang yang pada pandangannya boleh mendapat kepercayaan ahli Dewan Rakyat. Itu kuasa eksklusif yang ada kat dia, tuan-tuan. Kan? Faham tak ni? Melantik Perdana Menteri seorang. Kalau dia yakin ni ahli parlimen ni boleh mendapat kepercayaan, sokongan sebilangan besar Dewan Rakyat, maka dia tu layak jadi Perdana Menteri. Dan dia punya appointment, dia boleh appoint, dia boleh lantik si bulan tu sebagai Perdana Menteri, sebab dia itu kuasa dia. Yang ni depa tikai. Pasal apa? Pasal depa tak dapat jawatan tu. Hak duk berebut 2 orang, hak dapat orang lain. Ni lagi seorang tak pernah tengok pun sebelum ni. Malam ni pasal kabinet je, pasal hampa main nak dengar aku buat ulasan. Hampa ingat aku menteri tak? Aku cakap patah tau, apa picek lah Perlembagaan Persekutuan. Sebab tu bagi saya, tuan-tuan, kalau mereka usulkan di parlimen pada bulan 6 ni undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri, bagi saya, pandangan saya, mereka biadab dan kurang ajar terhadap yang di-Pertuan Agong. Kenapa? Rukun negara menyebut kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja. Keputusan peguam negara hampa boleh terima. Kan? Keputusan agung hampa nak lawan. Ni apa ni? Aku nak pergi jumpa agung esok. Nak buat appointment. Nak pergi cucuk agung. Tuanku, kalau sekiranya berlaku usul tidak percaya ini, saya cadangkan kepada tuanku, yang mengusulkan dan yang menyokong usul tersebut semua dilucutkan kerakyatan. Bersetuju tak? 3 orang kan? Aku tak berani. Bersetuju tak? Kita pergi ramai-ramai. Itu tuan-tuan. Peguam negara boleh. Sebab dia sebut tu, budi bicara peguam negara sama ada nak mendakwa ataupun nak menggugurkan sebarang dakwaan. Kita tak boleh buat apa. Memang ada dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 145/3. Begitu juga agung. Takkan rakyat ada kuasa, agung tak ada kuasa? Buat tak bang? Agung tu kuasa dia.
Kalau dia yakin ahli parlimen ini boleh mendapat kepercayaan, sokongan ahli Dewan Rakyat, dia rasa kau ni dia bagi kau tu. Dia bagi tempoh sampai 5 hari. Syat kata Mahathir, tak jadi tarik balik. Buah Anwar, tak jadi buah balik Mahathir. Agung kata buah Muhyiddin Yassin selesai masalah. Pakat duk gigit jari lah ni. Oh, duk rancang lah tu. Kan? Duk rancang. Awak, Agung dia tak ada ke penasihat di segi undang-undang? Tuan-tuan, awak hampa yang hati. Nah, undang-undang Agung tu tak kerti. Tak ada pernah. Dia mesti ada penasihat undang-undang. Alah tuan-tuan, undang-undang dunia ni dia akan tafsir, akan terjemah ikut kepentingan mereka je. Tak? Dia boleh gugurkan apa dakwaan terhadap Lim Guan Eng, Tommy Thomas. LTTE pun digugurkan. Sedangkan tuan-tuan, seorang budak perempuan bernama Siti Aisyah hanya membaca buku tentang teroris. Dia kini ditahan di di penjara di bawah akta SOSMA. Ada pasal baca buku bab komunis ke bab teroris saja. 5 tahun penjara. Ini kezaliman. Kita kena habaq dekat menteri undang-undang baru ni. Parlimen dan undang-undang kena kaji semula. Kalau takat baca buku pun hampa boleh bubuh penjara. Ini bukan baca buku. AJK LTTE. Kan yang kita faham kan, betul tak? Dia pun senarai nama depa ada. Hai, boleh gugur. Depa tak punya apa-apa, pada apa orang depa selamat. Kan? Hai, hampa nak petikai keputusan Agung, hampa siapa? Kalau aku jadi Agung, mampu dah apa-apa ni. Kalau mereka tak mampu, aku mati. Agung pertama ditembak mati. Nampak tak tuan-tuan? Boleh terima? Tuan-tuan nak terima, tak terima hujah saya, terpulang. Hampa balik pergi cek dalam Bagam Persekutuan. Saya yakin ini hujah yang betul. Ingat cerita tu Tommy Thomas dengan keputusan Agung. Tak apalah Tommy Thomas sebab dia ada satu bidang kuasa khusus, dia boleh menggugurkan pendakwaan mana-mana pun. Tak apalah, dia guna. Macam puak dia nak selamatkan tak apa. Macam tu juga Agung. Takkan peguam negara lebih besar daripada Agung. Dia tak tuan-tuan? Tak angguk pun. Takkan kerajaan ni tak tahan lama apa. Semua rakyat nak mau sokong. Aku nak bercakap insya-Allah dalam khutbah-khutbah jemaat sampai ke bulan 6 nanti. Bulan 6 esok baru Dewan akan bersidang, Dewan Rakyat akan bersidang. Muhyiddin Yassin tangguh dulu. Dia kata dia tangguh siapa? Dia nak bina kekuatan, nak pastikan dia dapat banyak kekuatan. Patutnya tuan-tuan tak ada kekuatan dah, memang mana sah dah sampai habis penggal lah untuk dia. Kalau Agung pun hampa tak hormat tu, hampa nak hormat siapa? Dia tak. Mak Sabu keluar-keluar ceramah dah tak jadi Menteri Pertahanan dan keluar haram jadah. Dekat 21 bulan warna tak mencarut tak apa. Dia kata aku pi sana mesyuarat ni sebagai Menteri Pertahanan, pi balas kali dia Hanoi, balik-balik main di Malaysia, hilang kerajaan. Haram jadah dia kata. Jangan marahlah kalau ada Pakatan Harapan. Tunggulah esok PRU15 kita bukti rakyat nak pilih mana. Kan? Bagi habislah penggal ni. Kan? Depa robek tabung haji macam-macam depa buat. Tok Mat Hassan cerita depa jual aset negara, 22 aset negara. Duit pergi mana? Tu Tok Mat kata kita kena cek balik, kalau ada penyelewengan kita akan dakwa Lim Guan Eng. Hampa percaya orang kapiak nak bantu memajukan ekonomi orang Melayu, mampu dak lah. Jangan duk jadi bodoh. Kan? Ada seorang tu kata Ustaz Pai kata sedap. Memang kata kat orang sedap kan. Dia kata puak-puak ni tak payah dah dengan DAP. Kalau hampa tekan
tekan kepala mereka dalam sungai Jambatan Pulau Pinang, tahu tekan dia timbul balik, Lim Guan Eng. Lim Guan Eng. Tu bukan aku kata, Ustaz Pah lain kata. Kan? Bukan Ustaz Pah, orang UMNO kata, minta maaf. Ustaz Pah dia kata lain, dia kata dia jadi khadam bodoh. Kan? Nanti UMNO kata, syok lah UMNO tu. Hang tekan kepala lemah macam mana pun dia timbul tu mesti Lim Guan Eng tu. Faham bang? Bang? Tak anggur geng Lim Guan Eng bang. Kau boleh percaya kan? Tengok kepiah tekan sangat. Nak pergi hilang tu ya. Kita berdoa banyak-banyak tuan-tuan supaya usul undi tidak percaya gagal. Kita berdoa supaya yang di Pertuan Agong dia mesti tegas. Ini keputusan beta. Faham? Tu yang mereka puak kapiak tak mau ada Agong macam tu. Kita duk kuat dengan tu lagi tuan-tuan. Ketua agama kita Sultan. Nampak tak? Jadi tuan-tuan nilai ni lah. Kita tunggu dan lihat. Dan kita berdoa mudah-mudahan gagal perancangan tersebut. Biarlah habis satu penggal ni, lagi 3 tahun baki dah kan. Kita nak tengok kerajaan. Kalau kerajaan ni tak bagus, so ayat tukar lorang apa? Atau siapa nak jadi pula? Buruk mayat lah pula kan. Tak tahulah yang ni kita pun tak kenal nama-nama tu kan. Zahid Hamidi tak ada mana terlibat dengan skandal-skandal kan. Tak ada. Walaupun belum dibuktikan kesalahan, tapi itu satu yang gentleman lah. Zahid kata dia dikecualikan. Tok Jadi pun tak mau. Hebat tuan-tuan. Tok Jadi. Jadi sekaligus tuan-tuan fitnah terhadap beliau habis tu. 90 juta sengap dah. 1.4 juta pun tak bunyi dah. Gila pangkat, gila kuasa pun dah tak boleh kata apa dah. 3 ahli Parlimen PAS jadi menteri, 5 timbalan menteri. Kedah ada seorang, Awang Salihuddin. Kelulusan tinggi tu. Bahagian accounting lebih kurang macam itulah. Ahli Parlimen Pendang. Tuan Merintah Man dia bagi menteri alam sekitar. Kan? Datuk Taqiyuddin tu lah. Dia kata parlimen dan undang-undang. Tak tahu lah kementerian apa kita tak erti kan. Dulu-dulu semua tak ada lah, ganti baru biasalah. Ni orang baru dia buat cara dia kan. Yang ketiganya siapa dia, menteri penuh apa nama Hak Terengganu tu Rozali nama At-Takiri tu. At-Takiri ya. Dia menteri apa tu, perusahaan apa lebih kurang macam tu lah, apa tu lah kan. 5 timbalan menteri. Tuan-tuan kena bagi sebab sokongan PAS 18 tu kita jangan duk pelekeh orang. Alah 18 boleh buat apa? Aku duk tunggu aku nak pergi Kelana Jaya. Aku nak tembak dia tu naik ke bulan. Dia orang bersatu. Sokong mazhab ni. Dia mai kat saya, lepas tak ada pasal lah nak jadi pemerintah. Saya kata hang tunggu sat, mai aku nak baca Al-Quran kat hang. Dia tak mau dengar, dia belah balik. Kan? 2 kali, sekali tu buat apa tu dia mai aku beribuk dengan Quran dia sengap. Round kedua ni dia mai terus hentam aku, dia balik. Dia kata tunggulah sat. Kita nak muzakarah. Lepas tak nak boleh jadi pemerintah. Lepas ni kalau dia mai kuliah aku, apa macam silap-silap muka handsome ni hari-hari keluar TV. Tak mai dah mantan yang gue. Semua kuliah dalam RTM. Bersama Ustaz Al-Fadhil Ustaz Syarilung. Allah, aku cakap politik daripada pagi sampai malam. RTM kata Ustaz, sekali ni adalah rakaman. Mana nak tahu habuan aku lepas ni. Zahidrus aku semua keluar. Bawa rakyat Malaysia. Mana datang ustaz ni? Hujah. Macam Dr. Zakir Naik.
Bukan macam, sama. Kenapa dulu dia orang tak jemput? Orang dulu gila babi. Kan? Sekarang dah ni dia jadi babi gila dah buat-buat tu. Mana nak tahu rezeki aku keluar ke TV pula. Kan? Dekat pilihan raya aku kempen lagi kuat dalam TV. Kita baca dalil. Tu cerita munafik, tuan-tuan. Kalau bab cakap, kita takjub, kita kagum. Tak lagi saya kuat dengan lagi satu hujah tentang munafik. Munafiqun saya kena dah. Munafiqun surah ke-63 ayat 4. Jadi maknanya di sini, tuan-tuan. Jadi kita tengok huraian. Tak apalah, kita terus baca ayat ni lah. 63:4 saya tanda dengan pensel dasar. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah. Ingat. Dan apabila engkau melihat mereka, engkau tertarik hati kepada tubuh badan mereka dan tingkah lakunya. Dan apabila mereka berkata-kata, engkau juga tertarik hati dengan mendengar tutur katanya, kerana manis dan petah dalam pada itu. Mereka adalah seperti batang-batang kayu yang tersandar, tidak terpakai kerana tidak ada padanya kekuatan yang dikehendaki. Sembang yang lebih. Kerja tak terang mana. 21 bulan apa raya dapat? Kata kalau HP GST ganti dengan SST harga murah. Kalau boleh mencarut pun nak mencarut dah ni. Tapi pasal aku ustaz dah jadi kerajaan, tak boleh lah cakap pelik-pelik. Kan? Dari mana tahu dapat panggilan telefon mak kan? Daripada Menteri Agama kan, Datuk Ustaz Zulkifli Al-Bakri. Ustaz nak nanti ustaz pegawai khas sana. Cantik. Nak cakap elok sikit lah. Kok orang pilih kan nak. Aku apa tak pilih tak apa. Kerja aku nak bagi Islam menang. Bukan 2 hari, 30 tahun dah. Umur apa? Tak sampai 30. 19. Aku berdakwah tak keluar ni mai dunia. Baru 19. Cap kau ni lo. 30 tahun lagi. Baik. Jadi itu cerita dia dengan ayat tadi kan. Ayat tadi menyokong ayat ni. Ini munafik cerita dia. Walau tak ada sandaran apa langsung. Tak ada tempat yang mereka boleh menunjukkan kekuatan pembohong macam tu lah. Cakap pula kita pun tak faham setengah benda-benda tu. Saya pun bukan tahu semua apa dia cerita. Kita apungkan tu apung ni. Yang aku tahu apung balik aku tahu. Dia nak main cakap dekat orang kampung, kita kewangan kita punya kita apung, kan nak apung apa orang tak erti kita apa benda lah yang cakap kan. 21 bulan Allah bagi peluang, Allah tarik balik. Saya doa habaq banyak kali dah. Mana-mana kerajaan jangan sombong. Tidak ada kerajaan yang akan menongkat langit selama-lamanya. Tak ada kerajaan yang akan jadi kerajaan selama-lamanya. Percayalah. 61 tahun pun boleh rebah. Bila rebah masa tu baru Melayu sedap, tuan-tuan. Bila hilang kuasa, kita dibuli oleh pokok kafir. Sampai harta umat Islam depa robek, depa ganggu, depa nak bagi pelingkup habis. Masa tu baru kita sedap tengok, tuan-tuan, ni hasil usaha siapa? Orang yang depa duk kata lah, terima rasuah 90 juta. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dia cetuskan satu formula muafakat nasional. Siapa sangka? Siapa pernah mimpi Pak ngamno nak berbaik? Kan? Tu dia berkat tu. Orang duk tengok kekuatan Islam dah mula nak mai balik, semua pakat mai berpaut balik. Kalau tak silap aku, hak di dakwa rogol di Perak tu pun keluar DAP no. Dia punya penin. Kita saya faham keluar dari DAP kan. Dia kan dia di dakwa rogol. Ketua Amanah Malaysia pun keluar kan. Hak Titi Serong kan. Perak ada, tuan-tuan, ada sekok, panggil sekok boleh tak? Sombong. Kira band orang saja.
Ustaz ni tak boleh masuk, ustaz ni lah gigit jari. Ni aku nak pi. Mana dia? Masa aku pergi dulu pun aku tak takut. Dia pun telefon saya. Ni ustaz, kita kena buat permohonan. Ambil nama aku, buah IC aku. Hampa tak usah peduli. Aku nak tengok dia berani main ke tak. Mampu dia tak main kan? Akhirnya on juga. Takkan lah kalau pergi, bukan dia pun tak main sebab dia tak ada apa lah. Katanya anak bini semua duk teriak, pak tak ada apa dah. Pasal hampa sombong. Orang baca Quran hampa duk gelak-gelak main. Aku boleh baca kat hampa bila-bila masa. Ali Imran 26. Lagi nak baca apa lagi? Tentang kekuasaan. Nah, Allah sebut Al-Maidah 54, An-Nur 55, Muhammad ayat 38. Nak baca apa lagi? Al-Anbiya 105. Itu semua tentang siapa yang akan menguasai muka bumi Allah. Allah tak bagi ke akhirat selamanya. Yakinlah insya-Allah dia bagi orang beriman dan beramal soleh. Tapi Allah letak ke syarat, walaupun hang beriman dan beramal soleh, bila hang naik, hang lupa diri, hang tinggal, hang tak mengabdikan diri pada hang pun aku kai. Tu. Faham Ustaz Wazi? Bakal pegawai khas Menteri Agama. Tu cerita dia. Nah, boleh sikit-sikit nah. Baik. Nah, ramai seorang lagi pula dah. Apa bang? Ni bakal pembantu Menteri Agama ni main-main. Jadi tak jadi semua tuan-tuan itu. Orang pertama aku pergi cari ialah lepat pisang. Lepat lihat, lepat apa ubi. Dia boleh hentam aku kau-kau. Macam-macam dia kata, aku pun tak pernah dengar. Dengar pun aku sakit hati kan. Dan salah satu dia cadangkan supaya pihak JAKIM tangkap aku. Haram jadah tu. Dah jadi macam ni, kita tangkap dia pula. Dia kata kalau saya bawa ajaran sesat, kenapa orang tak tangkap? Tak lama lagi insya-Allah aku nak pergi jumpa Menteri Agama. Kena abad sikit Menteri Agama, kita kena strict dalam soal-soal macam ni. Tuan-tuan setuju tak? Mana-mana orang Islam membawa ajaran sesat, wajib didakwa. Dia di antara apa ni? Kan? Dia nak suruh JAKIM tangkap aku. JAKIM tu semua kenal aku, betul tak? Betul tak percaya? Bekas pengarah JAKIM hari tu pun tegur aku. Assalamualaikum Ustaz. Kenal saya. Wih. Siapa tak kenal? Nah, sembang kemat dengan rambut dreadlock. Faham rambut dreadlock? Rambut dreadlock macam mana bang? Tengok tasbih penuh di lengan tu. Warak sangat. Mayang tak mau. Tak khusyuk, tak payah semayang. Kalau macam tu punya ucapan, awal-awal sekali kerajaan boleh tangkap dah. Umum semua ketahui semayang. Orang macam tu tak sesat lagi ya. Dia tak tuan-tuan? Tu cerita dia. Dia pergi kat dia. Tak tahu dia balon kusakan tak, dia kata. Baiklah. Kita tengok lidah yang sering menimbulkan ketegangan. Inilah punca sering bertelagah. Angkara lidah. Lidah yang sering menimbulkan ketegangan dan pertelagahan. Jaga lidah tuan-tuan. Pasal apa? Dalam hadis Muslim sebut apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rawahu Muslim. Dengar elok-elok. Orang Islam yang baik ialah orang Islam lain selamat dari angkara lidah dan tangannya. Ni ustaz tu kata kat orang pagi tahu kan? Kata benda betul tak apa. Kan? Kecuali saya fitnah kan? Saya bagi fakta tadi tu. Kisah Tommy Thomas, kisah yang di Pertuan Agong. Fitnah kan? Sampai nak lawan aku minta maaf lah. Balik awal lah. Nak debat cakap Quran ke hadis ke perlembagaan persekutuan, balik awal insya-Allah. Kita Allah anugerah tentu kelebihan saya lah tuan-tuan, Allah bagi. Kita yakin kita duduk cakap macam ni, masyarakat dapat kesedaran. Saya akan highlightkan ni kuasa agung dalam khutbah Jumaat bagi rakyat semua tahu. Kan?
jangan kita petikai keputusan agung. Kita tidak pernah petikai keputusan peguam negara, tiba-tiba nak petikai keputusan agung. Dia naik jadi peguam negara, pertama sekali dia buat apa? Dia gugurkan pendakwaan terhadap Lee Kuan Yew. Hak beli rumah banglo tu. Kita tak boleh buat apa. Itu discretion, budi bicara dia yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Kita cakap ada fakta. 30 tahun oi. Kan? Lepas ni duduk dengar tu, Kedah goyang lah tu. Kan? Tak tahulah. Kita tunggu dah lihat. Jadi dalam Islam, orang Islam yang baik ialah orang Islam lain selamat dari angkara lidah dan tangannya. Tapi kalau lidah ni bercakap benda yang betul untuk mendapat pembelaan, tidak salah. Dalil Quran 2, An-Nisa 148, Asy-Syura ayat 41 ada dalam Quran. Lepas tahu lah agak-agak ayat-ayat ni. Kalau nak main apa berdebat dengan aku, abang ada, I'm truly sorry, you are not my level, you know. I'm truly sorry lah lepas. You are not my level. Aku nak test dulu, suruh dia baca Quran dulu. Lepas tu aku nak test ayat ni dalam surah berapa, ayat berapa, tolong hurai. Kalau tak boleh duduk sembang kan. Tak tahulah, kod dia hebat semua kita tak tahulah kan. Kalau dia betul hebat, aku jadi pengikut dia pula kan. Tapi aku tengok dia geleman tengok dia pun. Tu pun ada orang terpengaruh tu. Ada ustaz terpengaruh apa dah katanya. Penin hebat dia no. Dia boleh tarik orang. Saya kalau nak berdebat dengan saya nak dengar Quran hadis dulu. Itu prinsip saya pegang. Tok guru saya ajak, almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Samankati. Hampa kalau hampa nak tarikat, hampa betul tahu tarikat. Tarik dan ikat. Torik jalan lah. Dia kata tarikat kita dua saja, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita berjalan di atas dua landasan ni betul dah sampai bila-bila. Hadis pun ada, ya Quran pun ada. Kan? Yang tu saja. Kalau sembang kemas, dari Quran tak ada, dari hadis tolak, tak boleh pakai. Bukan saya seorang yang hentam lepas, macam-macam hentam. Halim Hasan tahu Halim Hasan? Halim Hasan pun hentam. Apa pula dia kata kat Halim Hasan tak tahu kan. Lepas ni kita nak pergi buat apa, kunjung apa ni lah, jumpa Menteri Agama, InsyaAllah. Saya nak pergi cadang Menteri Agama kena aku, dia pernah kirim salam kat aku. Hampa ingat aku lekeh sangat lah. Cuma aku tak masuk parlimen lah. Masuk parlimen lagi bergegak kapek-kapek di AP tu semua aku cakap Cina mereka. Lu lai ceping. Ceping. Lu nang boti nang kui boti kui puak apa. Lepas tu aku maki dalam bahasa Cantonese. Tapi tak boleh sebut lah masjid. Ajaknya kafir laknat, kafir harbi. Mana-mana orang bukan Islam memerangi agama kita adalah kafir harbi. Orang bukan Islam yang tidak memerangi agama kita, bahkan dia suka kepada Islam, dia bayar jizyah, kafir zimmi. Yang tu tak boleh usik dah. Orang kafir yang tidak memerangi agama kita, kita dianjurkan oleh Al-Quran berbaik-baik dengan mereka. Mumtahanah ayat 8. Tapi lawan Islam, nak pelingkup Islam, yang tu bukan kawan kita. Kawan juga kita zalim kata Allah. Mumtahanah ayat 9. Semua ada dalam Quran. Apa ingat cerai sangat ke aku? Kan? Itu cerita Allah ya raham Tok Guru Dr. Harun Din pun puji aku kalau aku nak angkat diri. Kan? Dia tengok video-video saya. Masa tu saya laju, saya hantam kau-kaunya kan. Dia jumpa saya, dia tak apa, tak komen. Betul ya tu. Dia kata orang kecil tapi Power Rangers. Dia kata crash. Ada seorang mufti dengar ceramah kan. Habis balik tu kalau tak betul dia komen lah kan. Jadi jaga lidah. Di dalam nak menegakkan kebenaran boleh,
Dalam Islam kita dedah nama-nama yang memfitnah kita dan sebagainya. Boleh. Tu ayat tadi An-Nisa 148 dan juga Asy-Syura ayat 41. Boleh. Mencaci maki dan sering mengadu demi menimbulkan permusuhan adalah lidah syaitan yang dilaknat. Ini saya nak buat tuan-tuan ni. Bahkan sikap suka bermusuhan ini adalah pengundang bala Allah Ta'ala. Saya seru sangat-sangat supaya umat Islam, orang Melayu Islam di Malaysia ni, termasuk duduk dalam PAN ke, PKR ke, DAP, mai kita bersatu di bawah panji Islam. Boleh? Nah, lupakan persengketaan kita tuan-tuan. Syukur ni Allah bagi balik kuasa pada orang Melayu. Ada Cina banyak juga lah, menteri timbalan menteri kan. MCA tu dia kena jadi menteri lah, sebab dia memang dia pun istiqamah ada pun. Dia tak lari, gerakan pelang lari terus, kalah terus, tak mahu dah je pokok ni jenis tak istiqamah langsung kan. MCA MRC istiqamah kan. Bagi dia kawan kita lama sikit kan, bagi penjelasan, Tok Guru bagi penjelasan apa kedudukan, apa hak hangpa sebagai orang bukan Islam dalam negara Islam kan. Tuan-tuan tengok di China macam-macam Tuhan bagi musibah. Di India dia main ribut taufan lingkup habis, dia duk bunuh orang Islam sewenang-wenang. Kita ni orang Islam di sini ada 64%. Nah, macam mana yang 64% pula nak jadi kuli pula kan. Tu kadang. Baik, jadi saya nak bagi tahu sikit saja. Apakah faktor yang menyumbang kepada pertelagahan, permusuhan, persengketaan? Dua sebab tuan-tuan. Ingat firman Allah ni dalam suratul Hajj surah ke-22 pada ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa ma arsalna min qablik min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyati. Ni dalil dia. Dengar elok Ustaz Qazi. Ni punca persengketaan, permusuhan, pertelagahan, kerajaan jadi lingkup, AJK masjid berkelahi, AJK nu berkelahi, landuk berkelahi ni punca ni lah. Ni faktor yang pertama. Apa dia? Hasutan syaitan. Cuba dengar apa maksud ayat. Dan tidaklah kami utuskan rasul sebelum kamu, seorang rasul dan nabi, ataupun dan tidaklah kami utuskan sebelum kamu para rasul dan para nabi, melainkan apabila para rasul dan nabi ini ada cita-cita yang murni, dia hendak umat yang dia pimpin ini beriman dengan agama yang dia bawa, maka ni Tuhan sebut syaitan akan menghasut untuk menggagalkan cita-cita murni tersebut. Syaitan tu punca. Kita berkawan punya lama dengan DAP berapa belas tahun kan. Ada tak syaitan duk usik-usik? Tu yang besar. Syaitan manusia. Syaitan jin pun ada, syaitan manusia. Kadang-kadang yang lagi teruk syaitan manusia lebih hebat perancangannya pada syaitan jin. Satu. Yang kedua, kita kena dengar hadis Nabi. Faktor yang menyumbang kepada pertelagahan, permusuhan yang kedua, ego. Itu yang jadi gaduh tu. Baik masjid, baik persatuan, baik sekolah agama, dua ni lah. Ampilah tahu mana kerajaan. Nabi bersabda, salasun muhlikatun, 3 perkara yang mencelakakan manusia. Pertama, syuhun muta', sifat kedekut yang diikuti. Yang kedua, wahawan muttaba', yang keduanya ialah ikut hawa nafsu. Yang ketiga, wa'jabu mar'i bi nafsihi, kagum terhadap diri sendiri.
Dulu berlaku tuan-tuan dalam PAS. Cerita bila sikit. Pasal apa PAS berpecah? Bang, siapa? Pasal ada manusia jenis ni ya. Kira sampai Tok Guru Haji Adi pun dia panggil anta ya. Anta lemah. Dia kata anta lemah. Dia tak panggil Tuan Guru. Itulah ego. Ustaz mana tahu Allah. Pucuk pimpinan di atas tu semua kena aku. Semua aku tak pergi duduk sana ya. Saya tanya tapi saya tak mau sebut lah. Mula jumpa di Mekah, lepas jumpa di Madinah. Tanya, dia kata memang betul. Tak ada adab. Ego. Depa bahasa depa lebih bijak pada Tuan Guru. Tuan Guru tu mengaji bidang tu lah tuan-tuan ni, pengajiannya. Nah, bidang politik Islam. Dia nampak begitu, dia nampak cadangan begini. Alhamdulillah hari ni hasil Tuan tunjuk. Pada ego. Kira dengan Tok Guru pun kata entah ya. Sahabatnya abang tu, saya tak mahu sebut nama dia lah. Dia kata ustaz. Sahabat tu jawatan tinggi lah. Tu pun dia panggil panggil saya ustaz. Dia berhormat. Walhal dia orang tinggi tu. Ustaz, kisah ana ni nak cakap untuk guru, duk cari perkataan apa nak bagi sesuai Tok Guru. Depa ustaz tak ada adab. Pasal apa? Dia rasa dia hebat pada Tok Guru. Tadi hadis disokong oleh firman Allah surat An-Najmi surah 53 ayat 32. Jangan ada sifat ni, termasuk untuk diri saya. Jangan duk rasa kita hebat. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Tuhan sebut. Maka janganlah kamu menganggap dirimu bersih. Boleh diartikan sebagai hanglah pandai semua, hanglah reti semua. Sedangkan Allah tahu siapa yang paling bertakwa. Kira Tuan Guru Abdul Hadi Awang ni pun dia panggil entah ya. Ada yang bakal keluar ramai kerana ego. Tu yang PAS pecah itu. Jam Syekh, lama tak jumpa. Ingat pindah duduk Putrajaya apa ke? Duduk ada lagi kawasan ni, kerja lagi. Bukan ni kat belakang ni. Tu faktor ya tuan-tuan. Penyumbang kepada perpecahan. Hasutan syaitan jin ataupun syaitan manusia. Yang kedua, ego. Tu penyakit. Nah, UMNO pun berpecah kerana yang tu, PAS pun berpecah kerana yang tu, semua berpecah. Tapi yang tuan-tuan tengok, siapa kawangan DAP cukup share lah. Betul. PAS kawangan DAP berpecah tak dua? Share. PKR kawangan DAP pecah dua tak? Tu Imam. Geng Azmin, geng Anwar. Bersatu kawangan DAP pecah dua tak? Itu nak ada lagi DAP. Oi. Oh. Ablah kira ni buat jadi AP ya. Esok PAN pula kena. Tengok ah. Kapiak macam ni hampa nak buat kawan sampai tak mau merujuk Quran pasal ego. Ada salah seorang dalam PAN tu cukup ego. Habis lah ni ile poci nak kacar cek. Dia tu orang tafsir apa semua tak betul. Pala bapak hang. Hang bukan mengaji bidang agama. Saya dapat maklumat ustaz-ustaz pergi jumpa dia, ni tafsir tak betul. Amboi. Kalau dengar kusyuk tu, hang kemas sungguh ke? Aku dengar hang 2 tahun turut-turut buat ucapan di muktamar PAS sebelum hampa keluar. Ayat tu yang hang baca. Tak ada ayat lain pun. 2 tahun turut-turut ayat yang sama. Dah kata hang hebat apa? Ego lah tu. Boleh Pak Ji? Boleh tak? Itu. Cuma kita nak bahas akhir sekali. Surah Saf. Saf ayat ke berapa tu tuan-tuan carilah. Ayat ke-7 pun. Ka'annahum bunyanun marsus tu ayat ke berapa? Ayat ke-7 ke? 4. 4 betul ya? Anda pasti?
Ni ustaz ke ulama besar ni. Tak aku baca pun dia boleh komen dia tak betul tu. Jangan main-main. Ni RTM kan ni? Tak pernah tengok pun sebelum ni. Ayat 4 terima kasih. Tuan, yang ni penyelamat kita. Ayat 4. Kita ni Allah sebut umpama sebuah bangunan. Faham? Bangunan ada bumbung, ada dinding, ada tiang, ada tingkap. Jadi tak usah duk perasan aku tak ada perjuangan Islam mati. Hang nak mampu tidak. Aku geram tu orang bersatu tu di Kelana Jaya tu, aku nak cari dia. Hari tu aku nak debat dengan dia tak berani balik. Dia tak lepas saya beli kerajaan. Cik, hari ni aku pula jalan satu macam lah tuan-tuan. Dada buka depan tu. Sebahagian pada kerajaan. Orang kami duk ada berapa orang? 8 orang. 3 menteri penuh, 5 timbalan menteri. Kami tak ada tempat nak mengadu. Muhyiddin Yassin okey. Kan? Baguslah dia pun dengar cakap pandangan rakan-rakan Perikatan Nasional. Dia tak pilih orang yang ada permasalahan. Mudah-mudahan yang dipilih tu yang terbaik lah, kan? Dan kita doa supaya beliau dapat mengurus negara dengan baik. Bukan masa kita nak bertelingkah hang bersatu, hang UMNO, hang pada. Kita Islam sekali ni. Kita nak Islam memimpin. Tuan-tuan setuju tak? Setuju tak? Adik setuju tak? Saya tak pernah tengok pun. Nah, tu kita ni umpama sebuah bangunan. Macam tahfiz tuan-tuan, tahfiz yang saya urus. Sama juga. Saya pengurusi, katalah pengurusi, saya bumbung. Timbalan pengurusi, tiang. Dinding cikgu-cikgu. Bukan cikgu saya tu, hak bahagian kebersihan tu. Semua ada peranan. Kita duk kata kita kemas, ental lemah. Kena aku kupang je kali. Lemah pula bapak hang lah lemah tenaga batin. Kenang aku, mulut aku 4 tahun lah laser. Kan? Mula tak jadi apa habis lah tak. Tak mau sebut lah nama-nama mereka ni. Sebut pun buat share lah. Kan? Dah jadi kupang pagar lah lepas ni. Hampa doa banyak-banyak. Selamatkan kerajaan Perikatan Nasional. Paling tidak pun bagi habis penggal. Lepas tu kita lawan lagi. Jujur tak? Biar rakyat menentukan 2 tahun lepas perintah, 3 tahun kita perintah. Tengok siapa yang terbaik. Kalau masa tu muafakat nasional ni tuan-tuan dapat bertahan, insya-Allah orang Islam, Melayu Islam akan kembali berkuasa. Kan? Jadi tanda-tanda duduk cukup lah sikit-sikit. Mana boleh banyak-banyak. Lagi mereka nak panggil kopi parlimen ke apa ke. Mana nak tahu kan. Nak kena siap sedia pula. Kan? Pakaian mana. Maklumlah. Sebahagian pada kerajaan. Jadi tuan-tuan dan puan minta apa, pinjam tabung lah. Saya terlupa nak turun tabung. Kami pun duk rancak dulu naik tiang. Lepas ni senang sikit kot nak dapat apa sumbangan kot no. Kita pergi cari orang kita ramai tu. Kita pas ni tuan-tuan bukan kaki projek. Tok guru dia kata dia jumpa Mahathir bukan minta projek, jumpa cerita tentang Islam. Dia kata Mahathir hanya mengaku jalan penyelesaian hanya dengan Islam. Kita doa banyak-banyaklah tuan-tuan. Mudah-mudahan Dr. Mahathir Mohamad ni bagi saya lah, dia telah buat sesuatu yang baik juga. Walaupun jadi kucak kacir negara, tapi kalau kita tengok elok-elok, ada tak kebaikan untuk Islam dan umat Islam? Puak-puak tu mampu habis dah lepas ni insya-Allah. Paling tidak pun sampai bulan 6 lah kita boleh jadi. Ataupun Agung Isytihad bubar parlimen. Pilihan raya pula. Kan? Tapi pilihan raya melibatkan wang yang banyak tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak 5-6 hari itu berapa puluh bilion negara kita kerugian. Sejak tukar-tukar kerajaan tuan-tuan, ikan temenung naik punya banyak di pantai mereka. Dulu mereka merajuk tak boleh mereka share apa-apa ni.
Sampai sekilo 5 kupang. Aku tak ada habis tengok. Sampai dapat free tuan-tuan. Tapi teringat pula, sebelum jadi tsunami hari tu macam tu juga. Dia ada 2 cerita lah. Tapi harap jangan jadi tsunami lah kan. Kalau main tsunami pun biar tsunami sapu popok tu lah, hak tu lawan Islam lah. Bagi DAP tenggelam dalam laut tu. Boleh abang? Kata kat DAP boleh? Tak apa senyum pun DAP apa? Kita Islam jadi tuan-tuan, saya lagi ada tabung, ada produk-produk. Kok nak tengok ubat gigi, susu kambing. Malam ni kita jual istimewa, clearance sale. Apa dia? Koko Kismeh. Budak-budak memang suka. Yang ni memang saya saja nak jual murah, RM15 dah, suka tak? Susu kambing kopi goji kekal RM20. Yang ni saja nak bagi murah, bagi budak-budak kita minum. Budak-budak. Kalau pak budak nak minum pun boleh je. Tapi siapa nak pergi tengok tentu ubat gigi ada. Ada lagi banyak lah. Ada body shampoo apa semua ada. Semua produk orang Islam. Kalau kita amal macam apa yang Arqam buat dulu, mampu pun buat kapiak. Tidak tak? Mau tak mau esok dia pun kena turun harga barang. Kita boleh ajak tuan-tuan sebenarnya ikut cara Islam, mampu buat kapiak. Jadi cuma saya nak minta lah, bukan persetujuan tuan-tuan. Kutipan-kutipan yang saya kutip ni tuan-tuan, saya bagi tahu terang lah, bukan digunakan satu-satu untuk tafis, tapi untuk kerja-kerja Islam. Tuan-tuan reda tak macam tu? Reda lah. 3 orang lah. Besok aku berdosa di akhirat. Saya tuan-tuan jangan bimbang, saya mengenai sumpah demi Allah, saya tak selewing duit-duit tu. 11 tahun dah saya cari. Kalau saya nak komisen tuan-tuan, sekolah Tafiz Mutmainah lingkup lama dah. Tahun ni tuan-tuan alhamdulillah, keputusan SPM saya belum sebut keputusan SPM kami dengan pertolongan Allah, dengan apa kejujuran orang yang mengajar, kesungguhan pelajar meningkat lagi tuan-tuan. Tahun ni ada 10 orang dapat A. Daripada jumlah 15 orang, 10 dapat A. Dapat banyak A lah. Ada 7 A, ada 6 macam tu kot, lebih kurang lah. Itu sumbangan tuan-tuan. Jadi saya ni sebab saya terlibat banyak tuan-tuan, habaq tu terang. Kalau dengan sagu hati aku memang tak boleh pergi. Tu yang saya menjaga juga tuan-tuan. Tolong orang susah, tolong perjuangan. Saya menerbitkan buku Aku dan Quran. Saya bagi kat PAS kawasan dah hampir 4,000 dah. Saya bagi kat Tafiz hampir 7,000. Saya repair bumbu rumah saya 6,000. Memang untung. Tapi tu kita duk tolong. Dah buku pun dah habis dah, tak laku dah. Hak tabung-tabung ni kita nak guna juga untuk perjuangan Islam. Boleh tak? Redha orang ni? Dah lah hampa tak bagi, tak redha pula. Aku luku kepala cuma. Saya tak selewing pergi tanya orang semua, orang kenal saya, insya-Allah tuan-tuan. Kalau saya nak makan komisen memang boleh. Layak ambil komisen, perjanjian dengan sekolah ada. Tapi inilah kerja Islam tu. Perlu pada pengorbanan masa, tenaga. Tuan-tuan bagi duit, kita manfaatkan untuk semua kerja-kerja. Kita nak tengok Islam memimpin. Jadi terima kasih pada semua, pada redha. Saya habaq tu terang pada tuan-tuan redha, saya ucap terima kasih. Mana-mana pun saya habaq. Kadang-kadang dulu saya duk ingat tak habaq tak apa kan. Bukan saya ambil semua dah. Tapi untuk kerja Islam sebahagian kecil saja. Sekolah dah berjalan lancar alhamdulillah. Insya-Allah. Baik. Jadi kita tangguh majlis genap sejam dengan membaca tasbih kafarah suratul Asr. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi satu tuan-tuan, kalau ada di antara tuan-tuan dan puan yang belum lagi ataupun ada hasrat nak menyumbang melalui potongan secara langsung daripada akaun tuan-tuan ke sekolah kami, boleh yang dinamakan direct debit.
Yang ni saya usaha sungguh. Alhamdulillah. Nah, nampak ada kemajuan, banyaklah dapat membantu. Jadi kalau minat sekali lagi boleh mai jumpa saya abang macam mana cara. Terima kasih.